Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati barisan pegawai-pegawai daripada PPD Jasin, panel hakim, seterusnya para peserta dan juga hadirin-hadirat sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama membuat PLC berkaitan dengan amalan terbaik di sekolah kami, iaitu pembudayaan 5 SKS. Okey, cikgu. Jadi kami akan bersama-sama berkongsi amalan yang kami jalankan di sekolah kami, iaitu untuk menggilam sasya terpuji dengan pemantapan budaya 5 SKS. Okey. Sebelum tu kita sama-sama dah tengok kenapa kita nak menerapkan budaya 5 SKS di SK Sempang. Kalau kita tengok kat situ, okey, ini yang kami dapat daripada peti aduan disiplin. Mana murid-murid jika sekiranya mereka ada masalah, mereka akan tulis dan masukkan dalam peti disiplin. Jadi antaranya, okey, aduan daripada ayah, aduan daripada anak-anak murid kami, itu yang kita nampak ni. Ini baru sedikit, okey. Dan juga kami highlightkan juga di situ rekod kehadiran murid. Kita tengok rekod kehadiran murid kita daripada sehari-sehari. Mana kita di situ kita cuba nak mengatasi apakah sebab murid-murid ini bermasalah demikian. Okey? Itu belum lagi yang saya dapat panggilan telefon. Kadang-kadang tengah drive kereta tiba-tiba telefon berbunyi. Cikgu, boleh tolong saya tak? Kenapa, saya tanya? Anak saya tak nak pergi sekolah lah, cikgu. Kenapa? Dia kata dia takut. Takut apa masalah? Kena buli. Okey, tak apa cik, nanti kita bincang sama-sama. Okey, itu satu. Ada sekali tu saya tak ada di sekolah. Kebetulan saya ada kursus di Langkawi. Kaki baru nak melangkah naik feri, tiba-tiba telefon berbunyi. Cikgu, boleh datang rumah saya tak, cikgu? Kenapa, saya tanya? Saya tak cakap saya kat mana-mana tu. Anak saya ni cikgu menangis-nangis. Memang menangis, bukan menangis sikit, meraung-raung. Tak nak pergi sekolah lah, cikgu. Sebab apa, dia tanya, dia cakap? Dia kata tak nak, takut kat sekolah, takut kena buli. Jadi itulah orang kata senario ataupun latar belakang kenapa kami nak memantapkan budaya 5 SKS di sekolah kami. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan perempuan tengok di situ, mendidik daripada hati dengan penuh integriti. Itu tagline daripada jabatan. Berdasarkan daripada tagline di sini, maka kami pun dapatlah idea. Kami dah pilih, dah cantik, dah tengok rupanya masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak murid kami di sekolah ini, dia berpunca daripada hati. Bila berpunca daripada hati, maknanya kalau hati itu tak baik, maka akan berlakulah senario yang kertas kita tengok tadi. Itu baru sedikit. Okey. Jadi daripada situ kami pun dapat idea berdasarkan daripada hadis Nabi Rasulullah SAW. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimasukkan ini adalah hati. Hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim daripada Nu'man bin Bashir. Jadi bertitik daripada sini, maka kami nak ubah, nak transformasikan budaya-budaya yang sebelum ni, budaya negatif yang diamalkan oleh anak-anak murid kita ubah melalui dengan hati. Okey, baik. Jadi konsep ini yang saya dah
rakungkan dari kami ni, maknanya segala masalah itu berpunca daripada hati. Maknanya kalau hati itu rosak, maka berlakulah perkara macam-macam. Jumpa kawan ejek mengejek, itu perkara biasa. Panggil kawan pun dengan panggilan yang tak sedap didengar. Okey. Daripada itu, hati perlu dibersihkan daripada perkara-perkara negatif itu. Okey. Jadi hati perlu dididik dengan iman, okey, dan diterapkan lagi dengan amalan-amalan yang baik. Jika benda ini dapat diterapkan, hati dapat dibersihkan dan amalan-amalan baik dapat diterapkan dalam diri anak-anak didik kita, insya-Allah perubahan tingkah laku akan jadi lebih positif. Okey. Untuk amalan budaya 5S ni, kita mesti ada program sokongan. Nanti kita akan terangkan apa dia sokongan, program sokongan yang kami dah buat. Dan juga mesti ada sokongan daripada komuniti. Kalau kita kat sekolah buat, kat sekolah, tapi di luar tak ada sokongan daripada ibu bapa dan juga komuniti, benda itu tak akan berlaku. Jadi ini konsep asas yang kami pilih. Okey, baik. Jadi untuk pembentukan disiplin bermula dengan yang pertama sekali, kita kenalkan diri pada anak-adik kita ni. Siapa diri mereka? Mana setiap kali kalau mereka datang kepada saya, pada kami, inilah kami akan kenalkan pada dia. Siapa diri kita? Mana dia dah kenal siapa diri dia, beruntung kita ada ibu bapa yang penyayang. Dan juga kita mestilah bersyukur dengan nikmat Allah. Tu kita kenalkan diri yang pertama. Yang kedua, kenapa nak belajar? Kita tanya kat dia, kenapa mesti belajar? Okey, belajar tu amanah Allah. Kalau kita tak belajar, kalau tak di sekolah, saya selalu ingatkan kat dia, kat rumah pernah tak pukul 8 sampai pukul 9 mak cakap, okey sekarang waktu bahasa Melayu, buka buku bahasa Melayu. Selalu saya kat dia, tak ada cikgu. Okey, lepas ni matematik, mak ajar matematik. Ada tidak? Tidak. Sebab tu kata awak kena datang sekolah. Okey? Okey, kenapa mesti belajar? Sebab nak membantu diri supaya jadi insan yang cemerlang di dunia, cemerlang di akhirat. Itu kita nak dua-dua. Kat dunia kita cemerlang, dekat akhirat pun kita cemerlang, insya-Allah. Kenapa mesti ke sekolah? Kadang-kadang cikgu kat rumah pun boleh belajar. Tapi kenapa pergi sekolah sekarang ni? Okey, kita ingatkan pada dia. Sebab sekolah adalah gedung ilmu, taman-taman syurga. Bila gedung ilmu, di situ adalah taman-taman syurga. Bila berada dalam sekolah, kita dilindungi oleh malaikat yang sentiasa bawa rahmat. Ingatkan anak-anak. Dan juga akta pendidikan wajib kanak-kanak. Okey. Ini bila dah diingatkan pada mereka, insya-Allah disiplin akan bertambah baik. Okey, dengan itu kami telah bersepakat untuk membudayakan 5 SKS. SKS ni kita ambil daripada sekolah kita dah, sekolah kebahasaan singkatan, sekolah kebahasaan Sempang, SKS. Tapi kita ubah. Budaya SKS kita apa? Nanti dia akan tahu. Satu pertama. Okey, yang pertama sekali SKS kita, okey? Saya kena solat. Saya kena solat. SKS, saya kena solat. Sebab anak-anak ni bila kita selidik apa punca dia, tanya, solat tak pagi tadi? Akan geleng kepala. Sedangkan solat tu dekat rumah kan? Okey. Jadi kalau kita ingatkan kat dia, kena solat nak, itu perintah Allah, itu tanggungjawab kita. Yang kedua, saya kena salam. Salam jumpa ke orang, salam, dan kita penambahbaikan salam hormat. Di situ nanti kita akan mengingatkan pada anak-anak murid kita batasan aurat. Okey? Salam macam mana antara lelaki dengan lelaki, macam mana perempuan dengan perempuan. Dan kita ada budaya salam hormat yang diamalkan di SKS. Okey, seterusnya saya kena syukur. Syukur, alhamdulillah. Okay, selalu juga terima kasih, tapi kita upgrade kepada anak kita. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah tu kita nakkan dia dulu. Okay, sebab dia syukur. Seterusnya, saya kena senyum, saya kena sapa. Ada sebab kenapa kita pilih yang ini. Okay, kalau kena senyum. Dan yang kelima, saya kena banyak-banyakkan selawat dan juga berdoa. Jadi itu yang kami pilih, budaya SK Sempang, budaya 5 SKS. Okey. Okey ni, kita tengok satu persatu budaya
5 SKS. Yang pertama sekali, jom solat. Okey? Penerapan cakna solat yang telah, kalau tuan-tuan sekolah ada dapat surat daripada pengarah kat saya untuk budaya cakna solat tu. Jadi kami pun terapkan budaya tu di sekolah. Yang pertama sekali sebab solat ni di rumah. Jadi pagi-pagi bila anak-anak tu sampai sekolah kan kita sambut dia kan kat tepi pagar tu. Tanya dia, "Yang, dah solat?" Bila tanya dah solat, ngangguk. Tapi kami ubah ayat. Yang pagi tadi sempat solat, tak sempat pergi. Kau tahu? Bila tanya tak sempat, automatik dia pergi. Masuk dalam kelas pun kita tanya, siapa pagi tadi yang tak sempat solat? Ramai kat tangan. Jangan gunakan ayat siapa pagi tadi tak solat, semua solat. Bila kata tak sempat solat, pergi yang dia akan pergi. Anak-anak kita secara automatik ni, keikhlasan dia akan pergi sendiri. Jadi untuk kita budaya cakna solat ni, kita lebih utamakan pada anak-anak kita di tahap 2, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey? Okey. Seterusnya, sekiranya anak-anak kita tu dah solat, kita galakkan dia untuk mengamalkan solat sunat duha. Kita dah terangkan pada mereka kelebihan yang ada pada solat sunat duha. Mula-mula kita ajar, lama-lama dia dah jadikan budaya. Maknanya waktu rehat tak payah suruh lagi. Mana kalau yang mereka nak buat lah, dia akan utamakan pergi. Lepas dia makan, dia pergi sendiri. Akan mengerjakan solat sunat duha. Okay. Dan juga untuk jom solat juga ni, setiap hari Selasa, hari Kopu, anak-anak murid kita tak balik. Anak-anak murid SKS tak balik. Jadi mereka terus akan pergi ke surau untuk mengerjakan solat zuhur secara berjamaah. Mula-mula kita nak suruh dia ajak berjamaah ni payah jugalah, sebab cikgu nak tunggu ayah nak hantar bekal. Tak apa, saya cakap, nanti saya tunggu ayah kat depan, cakap dengan cik, anak hantar cik solat. Okey, tinggalkan bekalan dekat depan, okey, tulis nama. Okey, jaga pun akan tulis ni kan, nanti kan dah sudah solat, pergi ambil. Jadi alhamdulillah, lama-lama benda tu dah, murid-murid dah tak payah keluar ke sana. Waktu zuhur, tengah hari Selasa, dia terus solat dulu, barulah dia makan. Okey? Jadi di situ kita budayakan pada mereka. Ingat ayat Quran ada berbunyi, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ingat tu je nak. Kalau kita solat, insya-Allah hati kita jumpa orang, kita tak akan cakap lagi perkara-perkara yang tak baik. Okey, ni gambar-gambarnya. Mula-mula kita bimbing dia. Okey, seterusnya budaya 5 SKS yang kedua iaitu salam hormat. Okey. Di situ kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ya ayyuhan nas afsus salam. Okey, wahai manusia, sebarkan salam. Ada juga hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, assalam qabla kalam. Saya selalu ingatkan anak-anak murid yang kalau kau nak gaduh dengan kawan-kawan, kau cakap Assalamualaikum. Jadi tak kau gaduh? Tak jadi. Sebab bila dia dah mulakan dengan perkataan yang baik-baik, insya-Allah gaduh-gaduh tu semua dah tak jadi. Okey? Jadi setiap perbualan, percakapan dimulakan dengan salam. Jumpa orang, bagi salam. Jumpa orang, bagi salam. Insya-Allah kau tak akan gaduh. Itu yang saya ingatkan dan kami ingatkan pada anak-anak. Okey? Sebab beri salam hukumnya sunat, jawab salam wajib. Ada tak cakap dengan anak-anak murid kita, kalau kau bagi salam Assalamualaikum dia marah kau? Tak ada kan? Otomatik dia akan jawab salam. Okey? Okey. Jadi dengan budaya salam juga akan mengeratkan antara satu sama lain. Jadi insya-Allah yang ejek mengejek ni tadi, yang bully membuli ni tadi akan hilang sikit. Bukan hilang terus, maknanya lama-lama kalau benda tu dah jadi budaya, insya-Allah dia tak akan ejek-mengejek. Jadi kami di SKS mentransformasikan budaya memberi salam sebagai amalan terbaik dalam kalangan warga sekolah dengan menginterpretasikan bahasa tubuh badan yang lebih beradab dan bertata susila sama ada sesama rakan, guru-guru maupun komunitas luar yang melawat sekolah. Okey? Maknanya bila jumpa orang, automatik okey, dia akan tunduk Assalamualaikum. Kalau sesama dengan jantina, dia akan salam.
Bila bukan, okey, dia akan tunduk Assalamualaikum, makna hormat. Okey, kalau sebelum ni kita ingatkan dia bagi salam, dia pun bagi salam, dia pun bagi salam. Kadang-kadang dia tak buat. Tetapi bila kita dah tukarkan, okey, budaya di SKS sayang, kita akan buat macam ni. Jumpa orang, Assalamualaikum. Jadi dia akan tak ada dah nak lari jumpa. Bila jumpa kita, lari-lari lagi, dah tak jumpa lagi. Okey, insya-Allah. Okey. Ni tata cara budaya salam hormat di Awesome. Awesome tu singkatan pada nama sekolah kami lah. Baik. Tapak tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Yang orang kata ni, sini ada jantung kita. Inilah hati kita. Maknanya sekadar ingatkan anak murid kita, hati ni nak. Apa-apa dia mula daripada sini. Kalau sini kita fikir yang jahat, maknanya dia akan jadi jahat. Okey? Okey, baik. Kemudian tundukkan sedikit kepala sebagai tanda merendah diri dan saling menghormati antara satu sama lain. Jadi dia akan jumpa orang, Assalamualaikum. Automatik. Dia tengah jalan macam mana jumpa orang, Assalamualaikum. Okey? Itu untuk budaya salam hormat di Awesome. Jadi macam inilah contohnya. Okey, salam hormat. Okey, seterusnya kita sikit. Masa mula-mula kita nak menerangkan pada guru-guru budaya salam Awesome. Dan termasuk kelas kita yang memberi salam dan kita yang menjawab. Kita sebagai tetamu dan murid sebagai baru baru. Jadi kita akan sekarang dapat berkelas dalam bahasa. Cuma kita tambah sedikit lagi. Jadi kita salam kita sebelum kita dah bertemu kita patang diri. Kalau kamu setiap amal kita dengan dana kita, bila guru bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus wabarakatuh. Kata wabarakatuh yang begitu. Sedikit saja. Dengan masuk bagian dalam surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikit Baik, itu tadi sedikit penerangan mengenai tata cara budaya salam Awesome. Okey. Baik, seterusnya budaya yang kita terapkan di SKS, budaya 5 SKS yang ketiga, kita nak terapkan pada anak-anak murid kita budaya syukur. Okey? Syukur ni apa nak? Kita tak betul ingatkan je. Bertanda terima kasih dengan nikmat rezeki yang kita perolehi. Kita datang sekolah ni, alhamdulillah, kita dapat nikmat yang Allah bagi. Makna ada kawan kita tu tak pergi sekolah, tapi kita ni nikmat Allah bagi kat kita ni, kita pergi sekolah. Jadi alhamdulillah. Mana apa saja kita mulakan dengan kalimah alhamdulillah, kemudian diiringi dengan ucapan terima kasih. Dalam kelas pun bila cikgu nak keluar, alhamdulillah, terima kasih cikgu. Dalam perhimpunan pagi pun selesai saja cikgu yang bagi ucapan, automatik dia akan keluarkan kalimah alhamdulillah, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya seterusnya budaya senyum dan sapa. Budaya senyum dan sapa ni amalan yang kita tuntut pada anak-anak kita ni supaya dia ikut apa yang Rasulullah buat. Sapaan yang betul akan mengeratkan lagi ukhuwah antara satu sama lain. Panggilan nama kawan yang betul, sebab kawan-kawan dia akan panggil dengan apa. Kalau kawan tu badannya besar sikit, badak, gajah, macam-macam dengar. Kalau datang saya baru masuk dalam bilik, dah datang, kenapa? Tadi dia kata saya gajah. Apa pasal dia kata awak gajah pula? Badan saya besar. Itu lain. Ada yang panggil papan, ada yang panggil tayar. Bila tanya kenapa? Kenapa dia panggil kau tayar? Kita tanya dia, bapak saya bawa lori. Itu. Jadi kita nak ajarkan pada anak kita ni senyum, sapa, tak nak lagi dengan panggilan-panggilan yang tak baik. Yang paling sedut, balik bayar, dia boleh jawab tu, ya bawa darah. Tu. Itu. Mana-mana saya pergi pun saya jumpa perkataan kita dengar. Yang pelik dia boleh jawab. Dia kawan yang balik bayar, ya bawa darah. Oi, lancar dia jawab. Okey. Seterusnya,
Budaya 5 SKS yang kita terapkan di sekolah ni ialah selawat dan salam. Ya, selawat yang kita pilih, doa dan yang kita pilih untuk murid kita ni amalkan setiap pagi. Kalau sebelum ni pagi-pagi, angkat tangan kan? Al-Fatihah, angkat tangan. Seorang baca doa kat depan, yang lain Amin. Dia main-main. Bila kami perkenalkan, kami latih anak-anak kami dengan budaya selawat yang kami pilih dan juga doa pagi ni, automatik pagi-pagi dia akan sama-sama. Kita dengar sedikit. Itu doa yang kita pilih setiap pagi. Jadi dengan adanya budaya-budaya ini kita terapkan di kalangan anak-anak murid kita, insya-Allah budaya ini dah jadi amalan dalam diri mereka. Kita tengok kat situ pagi-pagi hari Jumaat, Isnin sampainya mana awal pagi doa secara beramai-ramai. Inilah doa yang kami dah pilih dan alhamdulillah anak kita ajar yang prasekolah pun bersemangat. Tak sampai seminggu dia dah dapat dah doa ni. Ini program-program sokongan untuk memantapkan lagi disiplin di sekolah. Kita budaya Al-Quran, sedekah Jumaat, pemantapan peraturan sekolah. Itu kita tengok kat situ. Untuk unit disiplin. Ni kita adakan buku pemantauan kelas. Maknanya setiap guru akan masuk dalam kelas, dia akan tulis. Sekiranya ada murid yang buat masalah, ada disiplin, dia akan tulis dan kita akan jumpa murid ni. Seterusnya ni program pemantauan untuk puting sekolah. Kita pergi ke rumah. Terus ni rawat hati. Anak-anak yang bermasalah kita panggil dia ni. Tu kita kata rawat hati ni. Seterusnya anak-anak yang bermasalah kita akan panggil ibu bapa, kita akan terangkan pada ibu bapa dia. Sebab anak-anak murid ni kalau dia ada masalah disiplin, dia akan rekodkan sendiri dalam buku, dia tanda tangan. Jadi bukan kata kita dah panggil dia, okey awak tulis, nanti mak awak datang, kita tunjukkanlah dia. Ni, seterusnya pimpinan pagi tadi dengan bacaan doa. Ni juga ni sebab kita nak galak, tak nak ada terlibat anak murid kita dengan budaya-budaya negatif. Kita ajak komuniti bersama. Untuk ni tu yang saya kata tadi, mesti ada sokongan ibu bapa dan komuniti. Sarana ibu bapa. Seterusnya ziarah, kita datang ke rumah. Program kerohanian kita alhamdulillah sekolah SK Sempang depannya tu masjid. Jadi apa-apa aktiviti kerohanian kami tak ada masalah. Memang kita sentiasa bersama dengan pihak masjid. Seterusnya dengan bapa angkat polis. Kesannya. Ni kita lihat. Jadi ni anak-anak murid kita, ini bukan di sekolah, ini di masjid. Maknanya kita dah link dengan orang masjid ambil gambar lah. Anak-anak Sempang. Ini untuk latihan bola sepak waktu petang. Sebab dia dah ingatkan awak tak solat, cikgu tak pilih. Jadi dia pergi solat lalu. Seterusnya ni solat. Ini bila kata tak sempat tu yang dia pergi solat. Ni budaya salam. Jadi amalan ni anak-anak murid kita ni bila dah ni secara sukarela nak bantu cikgu. Nampak cikgu datang automatik. Nampak sampah pun dah boleh buatlah sendiri. Ni. Ini yang kita nakkan. Maknanya peratus kehadiran murid. Kalau tadi tak nak datang sekolah sebab takut kena ejek, takut kena itu, tengok kena ini. Jadi kita peratus kehadiran murid SK Sempang. Ni kami buatkan sistem warna. Maknanya sekiranya melebihi 95%, dia pergilah dekat warna hijau tu. Warna kuning bawah 95 dan kosong hingga 89 tu merah. Dan ini peningkatan kita daripada tahun 2016 hingga 2018. Warna hijau tu untuk 2018. Walaupun kita nampak
okey, makin lama makin turun, tapi orang kata naiklah sedikit daripada tahun yang sebelumnya. Kalau masuk bulan-bulan Julai itu dulu rendah, sekarang dah dapatlah naik sikit. Okey. Okey, ni yang akhir kat ni lawatan daripada Tuan Pengarah ke SK Sempang. Jadi dia dapat saksikan sendiri anak-anak SK Sempang buat budaya-budaya yang dah kita terapkan tu tadi. Jumpa, salam, senyum, okey, hormat, okey. Ekoran daripada lawatan Tuan Pengarah ke SK Sempang, okey. Saya telah dijemput untuk menghadiri satu mesyuarat bersama dengan unit HEM di jabatan untuk mesyuarat pelarasan inisiatif negeri membangun sasiah murid bertarikh 27 Julai yang lalu. Itu kali pertama. Dan kali kedua juga saya telah dipanggil untuk sama-sama buat satu draft kertas cadangan inisiatif negeri untuk membangunkan sasiah murid. Fokus kami yang pertama sekali ialah untuk budaya salam hormat. Okay, alhamdulillah modul itu telah pun kami siapkan dan telah diserahkan pada pihak jabatan, dan pihak jabatan sedang edit lah. Sekiranya siap, modul ni akan diterapkan ke semua sekolah rendah dalam negeri Melaka. Maknanya dia akan hantarlah untuk macam mana. Yang fokus utama pada kami ialah dalam perhimpunan pagi. Maknanya dia nak tengok selepas guru-guru buat ucapan, apa murid akan buat. Itu yang kami buatkan di sana. Dia akan buat tagline. Okey, contoh di sekolah kami, okey, SKS salam hormat. Jadi dia akan tengok terima kasih cikgu. Jadi itu yang kami sama-sama dah buatkan di jabatan yang pada 4 Ogos yang lepas. Okey. Okey, dan juga ini sedikit daripada pemantauan daripada unit HEM untuk unit HEM daripada KPM. Okey, untuk bagian daripada sekolah harian pun BPSH pun ada datang untuk sama-sama. Bila dia datang, dia tengok cikgu, apa yang cikgu buat untuk membangunkan sasiah. Jadi kami terangkan pada dia budaya yang dibuat oleh SKS. Jadi kami rasanya dengan adanya budaya ini, alhamdulillah, mana anak-anak kita pun sekarang ni nak pergi sekolah pun senyum tu dah sentiasa dekat bibir. Kalau datang jumpa kita daripada jauh dia. Tinggalkan anak-anak pra, kalau 1-2 hari saya tak sekolah, dia datang sekolahnya, mana dia tanya saya. Cikgu gimana tanya. Sebab dia nakkan budaya macam itu. Okey. Jadi itu saja PLC yang kami dapat kongsikan bersama daripada Sekolah Kebangsaan Sempang dengan pemantapan budaya 5 SKS. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada pembentang dan tahniah kerana dapat bentang yang baik. Okey, antara objektif amalan terbaik ni ialah untuk meningkatkan kehadiran murid. Sebab tadi katanya antara sebab budak tak datang sekolah akan dibuli dan sebagainya lah. Tadi tengok analisa kehadiran murid tu ada menunjukkan naik, turun, naik. Okey. Jadi kenapa peratus kehadiran tu masih lagi ada turun naik? Untuk kehadiran ni kita tak boleh nak jangka lah, tapi orang kata anak-anak murid kita ni, contoh di SK Sempang ni dia daripada macam-macam golongan murid lah. Kalau hari hujan zoom jatuh ke bawah. Sebab kebanyakan pada mereka pergi sekolah dengan menaik basikal ataupun motosikal. Kami akan bagi tahu dalam grup WhatsApp PIBG,
Bu Ayah sekiranya hujan dah teduh, nak hantar sampai sebelum pukul 10 tu silalah. Mana kami orang kata galakkan dia, janji hantar. Dan Alhamdulillah ada yang kalau kata ibu ayah yang respon, dia akan hantar dalam WhatsApp, cikgu hari ni anak saya lambat sikit sebab hujan. Okey, kami kata okey puan, terima kasih atas maklumat, dia akan datang. Itu dia punya. Mana kalau kata hujan, merundung kehadiran kita. Sekarang ni lebih-lebih sekali bulan, kalau kita tengok kat situ bulan Mei, Jun, Julai tu orang kata sekarang ni hujan pagi kan. Jadi